Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah, para penonton, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu 15 Safar 1443 Hijriah bersamaan 22 September 2021 Masihi. Kita masih lagi dalam membincangkan tadabbur, pengertian dan penghayatan terhadap ayat-ayat dalam surah Al-Muzammil. Yang terakhir semalam kita berhenti pada ayat wasbir ala ma yaqulun, ayat ke-10. Nabi SAW diperintahkan untuk bersabar di atas apa yang diperkatakan ataupun apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kerana dalam keadaan tidak mampu untuk melawan, lebih baik bersabar. Walaupun mungkin boleh lawan, tetapi kesannya mungkin lebih merugikan. Jadi caranya tak ada cara lain kecuali kena sabar. Dan telah kita bawakan banyak contoh kesabaran Nabi SAW dalam sirah ataupun sejarah hidup baginda. Kemudian Nabi mendoakan rahmat untuk Nabi Musa AS kerana pernah baginda disakiti oleh Bani Israel, tetapi dia boleh bersabar. Jadi hari ini kita nak pergi kepada ayat berikutnya. Hari ini kita ambil 3 ayat insyaAllah kalau sempat, iaitu ayat yang ke-11 hingga ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ, dan biarkanlah kepada aku untuk bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu. Biarkanlah aku sahaja yang membalas orang-orang yang mendustakan dakwah yang kamu bawakan itu. Mereka yang mendustakan dakwah Nabi ni orang-orang yang disifatkan oleh na'mah, orang yang berada dalam kemewahan. Ni yang kita nak fikirkan di sini. Kalau kita diuji dengan kekayaan, adakah ia menjadi sebab kita semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh? Itu terpulang pada kita. Tetapi Allah Ta'ala telah sebut umat dahulu yang mendustakan dakwah Nabi dan Rasul, kebanyakan mereka dari kalangan orang-orang yang mewah, ulin na'mah. Nanti kita kaitkan dengan ayat dalam surah Al-Waqi'ah dan juga dalam surah Sabah, berhubung dengan apa yang berlaku terhadap umat terdahulu. Dia punya sifatnya sama dengan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Wa mahilhum qalila, dan berilah tempoh kepada mereka dengan sedikit masa. Itu maksudnya tempoh, biarkanlah mereka bersukaria, berseronok dengan nikmat dunia yang tak seberapa. Nanti bila sampai masanya mereka pun akan pergi juga, mati juga, dan semua nikmat itu mereka akan tinggalkan walau sebanyak mana kemewahan yang mereka miliki. Maka Allah Ta'ala memberi ancaman, inna ladaina ankalan wa jahima. Sesungguhnya
di sisi kami dah disediakan untuk mereka angkalan belenggu-belenggu. Belenggu ni pengikat, rantai-rantai besi untuk diikat kaki dan tangan mereka. Wa jahiman, dan api neraka yang menyala-nyala. Ashabul jahim, atau orang yang menjadi penghuni neraka ni, api yang bersifat azab as-sa'ir, azab api yang menyala-nyala. Jahim ni salah satu nama neraka. Wa ta'aman dha ghussah, dan juga makanan yang mempunyai penyangkut. Maksudnya makanan yang kalau seseorang tu makan, ahli neraka ni makan, akan tercekik. Kita lekat tulang pun sakit dah. Makanan yang disifatkan dha ghussah, makanan yang kalau mereka makan nanti akan tercekik, tersangkut pada bahagian dalam leher mereka. Wa azaban alima, dan azab yang sangat pedih, sangat menyakitkan. Itu 3 ayat. Baik, kita lihat yang pertama, wadharni. Nabi disuruh bersabar dalam ayat sebelumnya. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, dharni, biarkan kepada aku, serahkan kepada aku. Dharni, kita lihat sedikit mana-mana tafsir lah. Ibnu Katsir ke Tabari ke Qurtubi. Dharni maknanya da'ni, biarkan kepada aku. Kita ni kalau kita ada masalah yang berat, masalah yang kita tak mampu nak selesaikan sendiri, tiba-tiba datang orang lain, dia kata benda ni senang je, kacang je, tak apalah, aku boleh tolong. Oh, lega kita dah. Kita rasa lega sebab dah ada orang nak tolong kita. Nabi SAW berdepan dengan kepayahan yang tak terberi hebatnya dalam berdakwah. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat, wazarni, serahkan kepada aku, yakni da'ni, biarkan kepadaku ya Muhammad, untuk orang-orang yang menentangmu, tahulah aku uruskannya. Tahulah macam mana aku nak uruskannya. Sebab segala ujian, mehnah, kesusahan, cabaran yang Nabi lalui ini seolah-olah tidak ada noktahnya. Kalau para jemaah baca sirah Nabi, khususnya dalam bab al-ghazawat, peperangan, ma'arik, siri peperangan yang Nabi lalui, memang banyak sungguh lah. Hak Nabi sertai lebih daripada 80. Saya ada satu buku yang menarik, buku tentang ensiklopedia perang Rasulullah. Sangat menarik, siap dengan ada gambar, memang sangat cantik untuk ditelaah. Sangat mengisafkan. Jadi kalau setara zaman Nabi, hak peperangan dia lalui 80, tapi ahli sirah menyebut sebenarnya banyak, lebih daripada 400. Maknanya seolah-olah berterusan berdepan dengan orang-orang yang menentang dakwah ni. Berlakulah satu peristiwa ya selepas pengusiran. Dulu kita dah bincang dalam tafsiran surah Al-Hasyr tentang peristiwa diusir orang-orang Yahudi Bani Nadir daripada kota Madinah. Sebelum itu sedikitnya pernah Nabi hantar kepada ada 2-3 kabilah yang minta Nabi utuskan sahabat-sahabat yang alim lah, yang hafal Quran untuk mengajar mereka agama. Tetapi yang menduka citakan bila Nabi hantar, sampai di pertengahan jalan, mereka ini khianat. Lalu mereka bunuh lebih kurang 70 orang sahabat penghafal Quran. Memang Nabi nak marahlah. Lalu Nabi bertindak membaca kunut nazilah, sehinggalah Allah Ta'ala mengatakan, urusan mereka itu serahkan kepada aku. Kisah ni kita boleh lihat di antaranya dalam Sahih Muslim, kata Khuffaf bin Ima al-Ghifari. Matan hadisnya berbunyi, dia ceritakan Nabi SAW solat, dia rokok, kemudian dia bangun daripada rokok i'tidal, kemudian dia membaca doa. Ini dipanggil doa kunut nazilah. Kunut nazilah ni dia tak ada bacaan yang khusus, dia bergantung kepada keadaan yang macam mana. Kalau keadaan macam ni lain dia punya bacaannya. Jadi kunut ni dia tidak ada satu teks yang tetap. Dalam doa ni Nabi kata kabilah Ghifar ghafarallahu laha, Allah Ta'ala ampunkan dia ni, yang satu kabilah yang telah Islam lah, satu kabilah dari kalangan orang Arab Badui. Wa aslama, dan kabilah Aslam salamah Allah, semoga Allah Ta'ala pilih selamatkan ia. Tetapi adapun kabilah Usayyah asatillah, dia telah menderhakai Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi berkata Allahumma, boleh mula taib dengan Allahumma, ya Allah, il'an Bani Lihyan, il'an
Bani Lihyan wal'an Ri'lan wa Zakwan. Bani Lihyan, lam ha ya alif nun, Lihyan wal'an Ri'lan. Wal'an Ri'lan, dah cukup dah. Hadis ini adalah Sahih Muslim, di mana Khuffaf bin Ima Al-Ghifari menceritakan bahawa Nabi pernah baca doa ni dipanggil kunut nazilah, kunut mendoakan supaya sama ada diturunkan kebaikan untuk orang beriman atau diturunkan musibah bencana kepada orang yang menjadi musuh. Perawinya di sini Khuffaf bin Ima Al-Ghifari, hadis dalam Sahih Muslim. Katanya Nabi SAW rokok dalam solatnya. Cuma dia tak ceritalah solat subuh ke solat zuhur asar, tapi yang pasti dalam beberapa riwayat lain, kunut nazilah ni Nabi baca dalam kelima-lima salat fardu selama sebulan. Untuk yang ni sahajalah, untuk kes ni sahaja. Jadi di sini Khuffaf bin Ima radhiyallahu anhu menceritakan Nabi SAW rokok, kemudian rafa'a ra'sahu, lalu dia mengangkat kepalanya, maksudnya i'tidal, faqanata fi salati, lalu dia membaca kunut dalam salat itu, kunut nazilah. Dan dia berkata, Ghifar ni merujuk kepada kabilah Ghifar yang telah masuk Islam lah. Lalu Nabi mendoakan keampunan Allah untuknya, ghafarallahu lah, semoga Allah Ta'ala ampunkan dia. Kemudian kabilah Aslam, salamah Allah, semoga Allah Ta'ala pelihara dia selamat. Ini Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk kabilah Ghifar dan Aslam. Ghifar nama kabilah, Aslam pun nama kabilah. Kalau kita hanya baca matan sahaja, matan tu ringkas ya. Matan disebut oleh Khuffaf bin Ima tu hanya sebut Nabi kata Ghifar, ghafarallah lah. Kita kata Ghifar ni apa dia pula? Aslam, salamah Allah. Jadi kita kena tengok syarah hadis. Sebab ulama yang bacaan ini dia faham jalan ceritanya. Jadi Ghifar tu merujuk kepada kabilah Ghifar, Aslam merujuk kepada kabilah Aslam. Okey, hal tu dah Islam. Adapun ada kabilah lain yang bukan setakat dia menolak dakwah yang Nabi bawa, bahkan dia telah khianat kerana membunuh utusan-utusan yang Nabi hantar, sebab mereka sendiri yang minta Nabi hantar utusan itu. Antaranya Usayyah, kabilah Usayyah, asatillaha wa rasulah, dia telah menderhakai Allah dan Rasulnya, di mana mereka ini, dalam matan hadis tak disebut oleh Khuffaf, tapi dalam syarah disebut mereka ini orang-orang yang telah qatalu, telah membunuh Al-Qurra. Al-Qurra ni para sahabat yang mahir dalam pembacaan Quran, yang hafal Quran. Di mana tempat itu berlaku, peristiwa ini berlaku di Bi'ri Ma'unah. Suatu tempat yang di situ ada sebuah perigi telaga yang dikenali dengan Bir, Telaga Ma'unah. Lokasi tempat itu, kawasan daripada pasir lah. Lalu bila Nabi tahu mereka ni telah dibunuh, Nabi sangat sedih, sangat kecewa. Lalu dia mendoakan Allahumma al'an. Ya Allah, jatuhkanlah laknat kepada Bani Lihyan. Ini di antara kabilah-kabilah Arab yang telah berkomplot melakukan pembunuhan ini. Wal'an Ri'lan wa Zakwan, dan jatuhkan laknat kepada Ri'lan, ni kabilah lain lah, kabilah apa khianat tadi. Lihyan, Ri'lan, Zakwan. Kerana mereka itu telah qatalu ashaban Nabi, telah membunuh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila selesai kunut ni, Nabi pun terus sujud. Kata Khuffaf perawi ini, faju'ilat la'natul kafarah min ajli dhalik. Lalu Nabi menjadikan laknat, doa laknat untuk orang-orang kafir adalah kerana kes tadi, ada sebab. Kalau mereka tak khianat, mungkin Nabi tak doakan begitu. Hadis ini menunjukkan pengajarannya masyru'iyah kunut an-nawazil fi salati. Disyariatkan, dianjurkan kita membaca kunut nawazil, kunut nazilah, mendoakan kebinasaan bagi golongan yang bertindak khianat. Khususnya macam ni orang kafir lah. Baik. Kemudian dia ada kaitan dengan turunnya, kita lihat kalau dalam matan lain, dia ada kaitan dengan turunnya ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam, ini atas satu pendapat lah, ada satu pendapat kata sebab lain, iaitu turunnya ayat dalam surah, kita lihat sedikit ayat 60, muka surat 66, ayat 128 dalam surah Ali Imran, muka surat 66. Ayat ni sebenarnya ada kaitan dengan peperangan Badar. Peperangan Badar ni berlaku lebih awal daripada itulah, daripada peristiwa Bi'ru Ma'unah tadi.
Apabila turunnya ayat laisa laka minal amri syai', engkau tak ada hak sedikit pun untuk uruskan orang kafir itu. Maksudnya serahkan kepada aku. Ayat ni sama dengan ayat yang kita baca dalam surah Al-Muzammil tadi, wazarni wal mukadzibin, serahkan kepada aku, ataupun tinggalkan urusan mereka kepada aku. Orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang hidup dengan penuh kenikmatan. Apabila Nabi duk fikir macam mana nak menghadapi penentangan mereka yang hebat ni, sehingga ada di antara sahabat yang dibunuh. Lalu Nabi baca kunut nazilah sebagainya, lalu turunlah ayat laisa laka minal amri syai'. Bukan urusan kamu ya Muhammad untuk fikir tentang hukuman bagi mereka. Hukuman mereka itu urusan Allah. Ataupun bukan urusan kamu untuk yatuba alaihim, untuk mengampunkan mereka, menerima taubat mereka. Au yu'adzibahum, ataupun untuk mengazab mereka. Nak azab, nak seksa mereka, itu bukan urusan kamu. Tetapi mereka itu zalimun, orang-orang yang telah bertindak zalim. Jadi urusan mereka itu serahkan kepada aku. Ada sebagian ulama menyatakan ayat 128 ini ada kaitan dengan peristiwa yang berlaku di Bi'ru Ma'unah, apabila beberapa orang sahabat yang dihantar oleh Nabi atas permintaan kabilah tadi. Kabilah tadi minta dihantar untuk mengajar kepada mereka. Kononnya mereka ni dah masuk Islam. Tapi ini suatu helah untuk mereka membunuh orang Islam secara khianat. Itulah di antara episod-episod yang menduka citakan dalam kehidupan Nabi. Sebab kita bila berdepan dengan manusia, tak kiralah, boleh jadi orang bukan Islam atau boleh jadi orang Islam sendiri, kita tidak tahu sejauh mana kejujuran orang lain terhadap kita. Kita ni gak caya habis teh dah kata-kata. Caya yang juruh tu gak baik. Rupa-rupanya dia ni gak wi belakang parai kita. Kita tak sedar. Rupa-rupanya dia ni adalah penipu, pengkhianat. Jadi kita berlindung dengan Allah daripada teman-teman yang jahat, orang yang kita percaya tapi dia khianat kita. Dulu kita dah belajar hadis yang berbunyi doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad daji'. Kita ambil sedikit apa dia doa ni. Doa ni dulu kita dah sebut, mungkin ada setengah jemaah yang baru masuk yang belum tahu tentang doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad daji' wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'satil bitanah. Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada rasa kelaparan. Sebab di Madinah ramai zaman Nabi orang-orang miskin, kadang-kadang mereka terpaksa tidur dalam keadaan lapar. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kelaparan. Fa innaha belum lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'satil bitanah. Fa innahu bi'sad daji'. Fa innahu bi'sad daji'. Bi'sa ad-daji' dengan ba, ya. Bukan ya isa, ba, bi'sa. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada rasa lapar. Rasa lapar ni biasa lapar sebab tak ada makanan. Kerana ia adalah seburuk-buruk teman di pembaringan. Daji' ni tempat bila kita nak tidur, kita pasti tidur dalam keadaan lapar. Maknanya Nabi mengajar kepada kita suatu doa yang kita minta Allah Ta'ala jaga kita supaya tidaklah kita terseksa tidur dalam keadaan sangat lapar. Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad daji'. Lapar ni adalah seburuk-buruk teman di tempat pembaringan. Terpaksa tidur dalam keadaan lapar. Dan satu lagi, wa a'udzubika minal khiyanah. Aku berlindung denganmu daripada sifat khianat. Sama ada kita berlaku khianat pada orang lain ataupun orang lain yang mengkhianati kita. Dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah, kabilah Lahyan, Ri'lun, Zakwan telah mengkhianati Nabi. Hak ni pun kita taksir juga. Orang Kelantan kata taksir, mana tak mahu. Kita tak mahu sama ada kita berlaku khianat pada orang lain ataupun orang lain mengkhianati kita. Maka kita berlindung daripada sifat khianat kerana ia adalah bi'satil bitanah. Dia adalah seburuk-buruk teman rapat. Itu bitanah. Bitanah maknanya orang yang rapat, yang kita percaya pada dia tu punya dia mengkhianati kita. Itu bitanah. Yalah, kalau kita mungkin tengok orang tu okey je, tapi rupa-rupanya orang yang kita kata okey tu sebenarnya dia tak okey.
dia mengkhianati kita dan kita berlindung dengan Allah sebab kita tidak tahu isi hati manusia. Dalam ayat surah Ali Imran juga, tak jauh daripada ayat tadi, ayat 1, 2, apa dia ni? Ayat 118, muka surat 65. Muka surat 65 tadi. Undur satu muka surat daripada yang tadi ya. Muka surat 65. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanah. Ada kalimah bitanah. Tadi bitanah dikaitkan dengan sifat khianat. Berlindung dengan Allah daripada sifat khianat kerana ia dikira seburuk-buruk bitanah. Bitanah ni orang yang paling dekat. Istilah ni dipanggil orang dalam. Ini banyak kes-kes yang berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang seseorang itu boleh jadi ahli politik, boleh jadi rakan kongsi dalam perniagaan. Ahli politik itu jatuh daripada karier politiknya. Ahli perniagaan tu dia punya perniagaannya KO kerana khianat orang-orang dalam. Orang dalam itu bukan orang jauh, orang yang dekat dengan dia, yang tahu rahsia kerja dia. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanah min dunikum. Jangan kamu ambil orang yang bukan dari kalangan kamu. Maksudnya orang yang bukan dari kalangan orang beriman menjadi bitanah, menjadi orang dalam yang mana kamu beri kepercayaan. Sebab mereka ini la ya'dunakum khabala waddu ma anittum. Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Sebab mereka punya niat itu memang tak betul dah. Mereka akan terus-menerus menyusahkan kamu dan mereka suka jika kamu susah. Jika kamu ditimpa kesusahan. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Bila tengok kita ditimpa susah, dia tepuk tangan. Tapi tak tepuk tangan depan kita lah, belakang kita. Depan kita ni bukan main baik. Pijak semut pun orang kata tak mati. Pijak semut itu kiasan, maknanya juruhnya, baiknya, dengan senyumnya. Tapi di belakang kita, bila kita susah, dia tepuk tangan. Punyalah jahat. Macam orang macam ni, kita hanya mampu berdoa kepada Allah supaya dijauhi daripada orang-orang yang khianat. Baik, kita kembali kepada ayat dalam surah apa tadi? Surah Al-Muzammil. Wa dharni wal mukadzibin. Mereka ni orang yang ada sifat ulin na'mah, mempunyai kemewahan. Ini Allah Ta'ala beritahu orang macam ni, cukuplah aku yang uruskan mereka. Janganlah kamu fikir sangat, janganlah duk rasa berat sangat dengan keadaan mereka yang merupakan arbabu al-ghina, orang yang memiliki kekayaan, wasa'ah, keluasan harta benda, yang memiliki kemewahan. Ulin na'mah ni merujuk kepada orang yang ashab al-amwal, ataupun as-sarwah al-azimah, yang memiliki kekayaan harta yang sangat-sangat banyak. Soal harta banyak, kadang-kadang kita susah hati sebab orang yang menolak ajaran ataupun dakwah Nabi ni, bila dia ada kekayaan, dia boleh mempengaruhi orang lain dengan kekayaan dia. Dia boleh mempengaruhi orang lain dengan kekayaan dia supaya jangan ikut dakwah Nabi. Kalau kamu ikut aku, ni aku akan bagi kepada kamu macam-macam lah. Sebab mereka ada harta yang banyak, ulin na'mah. Dan inilah yang telah berlaku kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Mereka berdepan dengan penentang-penentang di kalangan orang-orang yang memiliki harta benda dan kekayaan. Baik, kita lihat contohnya dalam surah Saba. Dalam surah Saba, Allah Ta'ala menceritakan apabila diutuskan Nabi dan Rasul kepada mana-mana umat, lalu berkatalah orang-orang yang hidup mewah. Ulin na'mah ni orang hidup mewah. Muka surat 432. 432. Itu pada ayat yang ke-34. Ayat 34. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan tidaklah kami mengutuskan kepada sesebuah negeri, kepada sesebuah tempat diutuskan seorang rasul yang memberi amaran, melainkan setiap kali diutuskan rasul, orang-orang di negeri itu, tempat itu yang hidup dalam keadaan mewah. Allah Ta'ala sebut mutrafu, dengan orang hidup dalam keadaan mewah, melainkan orang-orang yang berada dalam kemewahan di negeri itu. Adakah mereka terima dakwah Rasul yang menjadi nazir? Tak. Mereka kata kami tetap engkar, ataupun kami menolak dakwah yang kamu ditugaskan untuk membawanya. Sebab apa? Sebab mereka dah kaya,
Mereka ni golongan mutrafun, kaya. Apa lagi jawapan mereka? Dengan sama mereka berkata, وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Mereka berkata, kami lebih banyak harta dan anak-anak. Buat apa kami ikut kamu, wahai orang yang mendakwa jadi rasul? Kami ada harta lebih banyak, kami ada anak lebih ramai, dan kami tidak pula akan disiksa. Punyalah sombong. Dia tolak dakwah Rasul sebab dia kata harta dia lebih banyak, anak dia lebih ramai. Mereka lupa harta yang mereka miliki itu rezeki daripada Allah. Anak yang mereka miliki itu juga adalah kurniaan daripada Allah. Maka untuk orang yang sebegini, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Qul, katakanlah kepada mereka ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanku lah, dialah yang melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dia kehendaki, dan dia jugalah yang berkuasa untuk yaqdir, menyempitkannya. Jadi tak perlulah nak besar kepala, nak sombong dengan harta yang banyak. Rezeki yang kamu dapat Allah Ta'ala yang bagi. Kalau ditarik rezeki itu kuasa Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu tentang bab rezeki. Lalu rezeki yang mereka perolehi menjadi sebab mereka menolak dakwah Rasul. Salah satunya adalah siapa kalau di Mekah? Al-Walid bin Al-Mughirah. Ni pernah kita bincang itu dalam surah Al-Qalam. Memiliki banyak sifat-sifat buruk. Sebab dia ni orang yang kaya, banyak harta. Kita dah bincang itu dalam surah Al-Qalam. An kana dha malin wa banin. Al-Walid bin Al-Mughirah ni orang yang ada harta, ada anak, dia ada pengaruh. Maka dia menggunakan kekayaan dia untuk tolak dakwah Nabi. Maka untuk dia turunnya ayat dalam surah Al-Muddathir. Nanti kita selepas selesai surah Muzammil, kita akan masuk surah Al-Muddathir. Ada ayat yang khusus diturunkan untuk apa dia tadi, Al-Walid bin Al-Mughirah, juga dengan Zarni juga. Sama dengan ayat dalam surah Al-Muzammil, wa Zarni wal Mukadzibin. Dalam surah Al-Muddathir muka surat 572 bawah tu, ayat yang ke-11, kita dapati ada perkataan Zarni itu, wa Zarni, Zarni wa man khalaqtu wahida. Engkau jangan bimbang ya Muhammad, biarkanlah kepada aku serahkan kepada aku sahaja untuk membalas orang yang menentangmu. Yang mana orang tu adalah aku sendiri yang ciptakan dia. Dalam keadaan dia ni sebenarnya asalnya seorang diri, dia tak ada harta, tak ada anak. Tiba-tiba dia sombong, dia ada harta, dia ada anak. Asalnya dia ni tangan kosong, tak ada apa-apa. Lalu waja'altu lahu malam mamduda, aku jadikan baginya ada harta yang banyak, harta kekayaan melimpah ruah. Sebab itu rezeki daripada Allah. Lalu Allah Ta'ala beritahu, wabanina syuhuda, aku jadikan bagi dia ada anak-anak yang sentiasa ada bersama dengannya. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku mudahkan baginya untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan dengan semudah-mudahnya. Thumma yatma'u an azid, kemudian dia sangat ingin supaya ditambah lagi harta. Tetapi kekayaan yang dimiliki menjadi sebab dia tolak dakwah Rasul. Lalu Rasulullah rasa susah hati, maka Allah Ta'ala beritahu, tak sadar fikir banyaklah, Zarni, serahkan kepada aku. Habis kita. Zarni maknanya da'ani, serahkan kepada aku untuk aku uruskan mereka, apa hukuman yang selayaknya. Maka Nabi tak perlu fikir banyak. Itulah, kita kena berhati-hati dengan fitnah harta benda. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Waqi'ah. Kita lihat dalam surah Al-Waqi'ah sebelum kita pergi pada ayat berikutnya. Surah Al-Waqi'ah dalam juzuk yang ke-20. Muka surat berapa tu? Muka surat 535. 535. Dia kalau kampung-kampung kita lah, tak tahulah tempat lain. Kalau saya di Pasimah dulu, ahli keluarga selalu ingatkan supaya sentiasa baca surah Al-Waqi'ah pagi ke malam ke, sebab dia katakan surah ni surah untuk murah rezeki. Tapi hadis yang meriwayatkan tentang kelebihan surah Waqi'ah murah rezeki ni hadis yang sangat lemah sebenarnya. Tapi tak ada masalah, kita baca, kita nak amalkan boleh. Soal rezeki itu kita serahkan kepada Allah. Itu kita lihat pada ayat yang ke-41, ayat bawah tu, ayat 41. Surah Waqi'ah ni ayat dia pendek-pendek.
Wa ashabus shimal ma ashabus shimal, golongan kiri. Tahukah kamu apa itu golongan kiri? Golongan kiri ni orang yang akan terima buku amalan sebelah tangan kiri lah. Golongan yang bernasib malang. Mereka ni fi samumi wa hamim, berada dalam siksaan angin yang membakar. Ini siksaan dalam neraka, angin panah. Orang Kelantan kata nguak panah. Walaupun tak ada cahaya matahari, kalau macam di negara Arab, di musim panas, walaupun kita duduk tempat teduh, bila berangun Allah, rasa pedih kulit sebab angin tu panah. Dan juga mereka mendapat azab yang berupa air yang menggelegak, minum air yang sangat panas. Wa dhillim min yahmum, mereka juga mendapat naungan yang berupa asap yang hitam. Atas kepala ni ada asap hitam. La baridin wala karim, tak ada sejuk. Tak sedap harap nak sejuk supaya aircon, tak ada. Dalam neraka tak ada sejuk-sejuk. Wala karim, dan tak diberi kemuliaan, kesenangan. Kenapa jadi begini? Tengok jawapannya pada ayat 45. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum ini dilalaikan oleh kemewahan. Mutrafin, hidup mewah. Mewah yang menyebabkan mereka lupa kepada hukum Allah dan menjadi penentang Rasul. Tak ikut agama, sombong, akhirnya mati, menyesal, masuk neraka, dapat seksa kubur, di akhirat dahsyat lagi. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim, mereka pula sentiasa berterusan melakukan dosa yang besar. Dalam tafsir disebut dosa besar ni adalah syirik kepada Allah, dalam keadaan menyekutukan Allah. Jadi ayat ni sebenarnya lebih kepada orang-orang kafir, sebenarnya ashabus shimal. Sebab kalau orang Islam tak ada pula yang tidak yakin adanya hidup lepas mati. Tengok ayat 47 sebut wa kanu yaqulun, mereka itu dahulu pernah berkata, a idza mitna wa kunna turaban, adakah setelah kita mati dan kita menjadi tanah, wa idzaman, dah menjadi tulang, mana kita dah reput, dah hancur, a inna lamab'usun, adakah kita akan dibangkitkan hidup semula? Maksudnya mereka ni tidak percaya adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Mereka ni orang yang kafir dan dilekakan pula dengan kemewahan hidup di dunia. Jadi orang macam ni, kita tak perlu fikir banyak. Kita hanya jalankan tugas dakwah kita. Kalau mereka terima, dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau tak terima, kita serahkan urusan mereka kepada Allah. Adapun cara kita nak lawan tu, kena belajar fiqhud dakwah. Macam mana Nabi melawan orang kafir, peringkat Makkah macam mana, masa di Madinah macam mana. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Nanti tak sempat untuk kita habiskan ayat kita hari ini. Inna ladaina ankalan wa jahima, ayat yang ke 12. Sesungguhnya di sisi kami ada azab yang berupa belenggu, dan juga azab neraka yang apinya menyala menjulang-julang, maknanya api yang besar lah. Ini sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan. Di antara azab yang disediakan untuk mereka. Dan orang yang hidup mewah ni, betul lah, masa di dunia, oleh kerana kemewahan itu menyebabkan mereka kufur, mereka diberi peluang untuk hidup senang dalam tempoh yang sedikit tu. Wa mahilhum qalila. Diberi tempoh sedikit untuk hidup mewah, biarlah lock ke dia. Orang Kelantan kata tak apalah, belah mana pun kita lock ke dia lah. Tapi sebentar je. Sampai masa nanti mu mati esok, mu dapat azab kubur, lepas tu azab neraka Allah. Sebab itu ketika Nabi SAW pernah beritahu, Nabi kata apa dia? Ya, dalam hadis Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata, man ahabba liqa Allah. Kita nak kaitkan hadis ni dengan ayat yang menggambarkan siksaan kepada orang kafir itu. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Okey, rasa dah cukup dah. Rasa tekan search dah ada dah. Sesiapa yang sukalah dia untuk bertemu dengan Allah. Ya, sesiapa yang ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Sesiapa yang sukalah dia untuk dia bertemu dengan Allah. Maksudnya dia tak risau kalau dia mungkin dia ada penyakit berat, doktor kata kamu ni dah tak lama dah jangka hayat. Tak apa, dia kata dia redha kalau ditentukan dia akan mati dan dia terpun dekat, sebab dia dah memang bersedia untuk bertemu dengan Allah. Maka sesiapa yang dalam hatinya ada sifat hub, suka untuk bertemu dengan Allah, maknanya kalau mati pun dia redha,
dia dah bertaubat, dia dah buat bekal setakat dia mampu, maka Allah Ta'ala suka untuk bertemu dengannya. Itu satu. Yang kedua, waman kariha liqa Allah. Sesiapa yang merasa bencilah dia, maknanya tak mahu untuk bertemu dengan Allah kerana dia tak bersedia atau sebagainya, sebab dia rasa dia banyak dosa, dia kurang amal, Allah Ta'ala juga kariha, tak suka untuk tak mahu bertemu dengannya. Jadi bila Nabi cakap begini, Aisyah radhiyallahu anha ataupun sebahagian isteri Nabi yang lain mendengarnya, ya Rasulullah, kalau kamu cerita tentang liqa Allah, temu dengan Allah, kami tahu itu mati. Wa inna lanakrahul maut. Kami semua tak suka kepada mati. Nabi kata laisa dzaki, bukan gitu. Bukan macam tu maksud aku. Memanglah manusia secara fitrahnya tak suka kepada mati sebab tak tahulah apa nasib dia lepas ni. Bagaimana keadaan dia di sana, dia berpisah dengan keluarga, berpisah dengan harta, berpisah dengan semuanya. Lepas Aisyah kata, kita memang tak suka kepada mati. Nabi kata bukan macam tu. Lakinnal mu'min, tetapi orang beriman, idza hadarahul maut, apabila dia didatangi oleh kematian, mana dah sampai masa untuk dia diambil nyawanya, busyira biridwanillah, lalu dia diberi khabar gembira dengan keredaan Allah. Dia akan mendapat redha Allah dan kemuliaan di sisi Allah. Datangnya malaikat yang memberikan khabar gembira. Maka falaisa syai'un ahabba ilahi. Tengok dalam syarah hadis ni, tidak ada sesuatu yang si hamba tu lebih sukai mimma amamahu, daripada apa yang ada di depannya. Depannya adalah gambaran nikmat syurga. Itu pun kita dah baca dalam hadis Al-Bara' bin Azib, ya, selepas seseorang yang dah meninggal diletakkan dalam kubur, ditunjukkan tempat duduknya dalam syurga. Lalu dia kata, wahai Tuhan ya Rab, aqimis sa'ah, segeralah berlaku kiamat, aku mahu pulang kepada keluargaku. Tapi sebenarnya belum lagi ke syurga sebab dunia belum kiamat. Itu saya pun dah sebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu malaikat kata, kamu tidurlah dulu. Seolah-olah dikatakan kepada orang mati tadi, kamu tidurlah sebagaimana naumah al-arus, sebagaimana tidurnya seorang pengantin yang tak akan dikejutkan kecuali oleh orang yang sayang kepadanya. Maksudnya kamu tidurlah, berehatlah di sini, kamu akan bergembira dengan balasan syurga di sana apabila tibanya hari kebangkitan. Lalu bila si hamba tu suka untuk bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala juga wa ahabba Allahu liqa'ahu, yang selepasnya itu, dan Allah Ta'ala juga suka untuk bertemu dengannya. Itu untuk orang beriman. Alhamdulillah. Bagaimana dengan orang kafir? Ini yang kita nak kaitkan dengan ayat kita baca tadi. Disediakan untuk mereka ankalan wa jahima, adanya azab yang berupa belenggu, tali pengikat daripada besi, rantai besi diikat tangan, kaki. Adapun orang kafir, idza hudira, bila didatangi mereka dengan kematian, busyira, dikhabarkan berita gembira dengan azab Allah. Berita gembira dengan azab ni, ini suatu ejekan. Mereka diejek, kamu akan dapat berita gembira azab Allah. Berita gembira apa pula azab? Ini suatu istihza, dipersendakan mereka. Azab ni tak ada siapa yang gembira pun mendapat uqubah, hukuman daripadanya. Falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu. Tak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh si kafir itu kecuali apa yang ada di depannya, iaitu azab yang disediakan untuknya. Jadi dia dah nampak dah, walaupun dia belum pergi ke tempat dia diazab, tapi dia dah nampak dah. Lalu dia pun rasa benci dan tak mahu untuk ke sana, untuk bertemu dengan Allah, untuk dihisap, kerana dia dah tahu dah ada di sana ankalan wa jahiman wa ta'aman dha wussatin wa azaban alima. Kita kembali kepada ayat yang ke-12 tadi. Jadi hadis ini nak mengingatkan kepada kita, manusia ni secara umumnya ada dua sahaja. Orang beriman yang memang suka, redha dan bersedia untuk bertemu dengan Allah, iaitu kematian, dan golongan yang kufur, yang fasik, yang derhaka, yang tidak suka untuk bertemu dengan Allah atas kesalahan mereka ataupun dengan sebab keingkaran mereka. Baik, kita lihat yang pertama, bentuk azab. Kita bila baca ayat ba'azab ni, kita pun rasa macam mana ya? Rasa seria. Ni aja kan seria. Rasa seria ni rasa meremang bulu roma. Kalau kita jawi lama, bukan bulu roma, bulu rom. Ra waw mim, bulu rom. Bulu roma rasa meremang. Seria Kelantan kata apa? Sebab takut. Gambaran azab yang pertamanya ankalan, ataupun disebut juga dengan salasil.
Salasil, kalau angkalan ni belenggu untuk diikat tangan. Kalau untuk kaki disebut salasil, rantai. Maknanya tangan diikat, kaki pun diikat. Dua-dua diikat. Jadi kalau diikat dua-dua nak bebas bergerak tak boleh lah. Angkalan dia sama dengan aglalan. Angkalan dia sama dengan aglalan kalau kita lihat dari segi mufradaknya. Okey, kita lihat dalam tafsir apa ni? Tafsir Ibn Katsir dulu. Ankalan maknanya al-quyud, ikatan-ikatan, qaid. Ikatan itu pendapat disebut oleh Ibn Abbas, Ikrimah, Tawus, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi dan lain-lain. Maknanya merujuk kepada tali ikatan. Diikat di mana? Diikat pada tangan. Kalau kaki, salasil. Salasil tu disebut dalam surah lain. Hak ni, angkalan ni sama dengan aglalan yang kita baca dalam surah Yasin. Kalau kita lihat di awal surah Yasin, surah Yasin ni muka surat 440. Itulah yang penting. Tu sesiapa yang dah baca apa dia tazkirah yang saya dah post malam tadi tentang terus terus belajar dan terus beramal kan. Pentingnya kita belajar Quran untuk kita bukan setakat belajar untuk baca, untuk betul tajwid, untuk memperbetulkan sebutan huruf, tapi belajar untuk tahu apa jalan cerita dalam ayat tu. Yasin ni biasanya kita dah selalu baca dah, khususnya malam Jumaat. Dia tak kira lah apa-apa event apa, orang kemarin ni sangat dekat dengan surah Yasin. Tak salah baca Yasin pun Quran juga. Tapi yang jadi masalahnya apabila kita hanya fokus pada bacaan dan tak fikir makna dia. Kita biasa baca surah Yasin, tengok ayat ke-8 tu. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan pada leher mereka aghlalan. Aghlalan sama dengan angkalan. Adanya belenggu juga. Belenggu yang digunakan untuk memberkas. Terjemahannya sama, belenggu juga. Angkalan belenggu, aglalan pun belenggu juga. Belenggu macam mana kita tak tahulah. Mungkin besi lah. Tak akan ikat dengan tali. Rantai besi yang membelenggu, memberkas kedua tangan mereka sehingga dia punya rantai besi yang diikat pada tangan tu diikat bersama kebatan leher mereka. Macam mana? Diikat tangan, kemudian ialah kalau kita tengok kalau polis gari penjenayah, gari ni setakat ikat tangan gitu ya, gari ni untuk ikat tangan. Ni ikat tangan berkah sekali dengan batang leher. Sampai mereka terpaksa menongkat dagu, lalu menjadilah mereka terdongak. Maknanya tangan tadi ikat bukannya depan gini, tangan ni letak di bahagian leher belakang, ikat tangan, ikat sekali dengan tekak gitu. Terpaksalah mendongak ke atas. Seksanya mereka yang sebegini, itu salah mereka lah kerana memilih jalan kufur. Ataupun belenggu dalam bentuk diikat pada kaki, itu disebut dalam surah Al-Insan. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Muka surat 578. Kita lihat pula muka surat 578 surah Al-Insan. Inna a'tadna lil kafirin, sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu, bawah sekali ya, surah Al-Insan. Itu pada ayat yang ke-4. Kami sediakan bagi orang-orang kafir itu salasil, kemudian adanya aghlalan. Salasil, aghlalan dan juga ankalan membawa maksud yang sama. Salasil ini rantai untuk diikat pada kaki. Aghlalan juga sama dengan angkalan, itu pengikat untuk dibelenggu, untuk diikat pada leher dan juga tangan. Ini balasan bagi orang yang kufur. Itu angkalan. Kita terus kepada jahiman. Jahim. Jahim merujuk kepada azab neraka yang menyala-nyala apinya. Jahim. Bukannya Jahannam. Jahannam tu nama neraka. Ni Jahim ni sifat api neraka yang menyala-nyala. Bahkan ia adalah salah satu nama bagi neraka itu sendiri. Ashabul Jahim, orang yang masuk neraka Jahim. Selain daripada yang ini,
dia bila disebut adanya apa dia tadi, belenggu, adanya jahim, kemudian ada satu lagi air yang panas. Kalau dalam surah apa ni, surah Ghafir rasanya ada disebut lebih menakutkan lagi bentuk azabnya. Surah Ghafir ni muka surat 475. 475, kita lihat pada ayat bermula ayat 69. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun, tidakkah engkau melihat atau merasa hairan terhadap orang yang membantah atau melawan ayat-ayat Allah, tak mahu beriman. Alladzina kadzabu bil kitab, mereka ni telah mendustakan kitab Al-Quran, mana tak beriman dengan Al-Quran. Mereka ni juga mendustakan apa yang dibawa oleh rasul-rasul kami. Fasawfa ya'lamun, nanti mereka akan tahu. Tahu apa dia? Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun. Ketika mana adanya aghlal, belenggu-belenggu dan rantai-rantai yang dipasung pada leher mereka. Pasung tu maknanya diikat kemah. Mana mereka ni dalam keadaan ialah sangat terhina dan sangat terseksa. Bukannya relax macam tu, tapi tangan mereka, kaki mereka dibelenggu, diikat dengan rantai besi. Yushabun, bukan setakat tu, bahkan mereka diseret pula fil hamim. Fil hamim dalam air yang sangat panas. Na'udzubillah min zalik. Hamim maksudnya air panas yang menggelegak. Macam mana? Mereka diikat, lepas tu diseret. Bukannya berjalan kaki, tak, diseret macam mana? Bayangkan kalau orang tu diikat tangan, kaki diseret. Kalau perut atas lantai, atas tanah lah. Apa perut lah. Kalau belakang lah. Tapi diseret. Kemudian dibawa ke dalam air panas yang menggelegak. Thumma finnar yusjarun. Kemudian mereka dibakar dalam neraka. Ini balasan bagi orang yang musyrik. Kemudian ditanya kepada mereka, ainama kuntum tusyrikun. Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu jadikan sekutu bagi Allah? Lalu mereka kata, qalu dhallu anna bal min qablu syai'a. Semuanya telah lenyap. Semuanya telah lenyap, hilang daripada kami. Bahkan mereka ni mengatakan dahulu kami tidak pernah sekutukan sesuatu pun dengan Allah. Dah diseksa macam tu masih tak nak mengaku lagi. Tak mengaku yang mereka ni pernah mensyirikkan Allah. Ini jadi masalah orang yang syirik. Dia melakukan syirik kepada Allah di dunia, dia sedar, dia tahu, tetapi di akhirat dia tak mengaku, maka layaklah dia mendapat azab siksaan yang sangat dahsyat sebegini. Baik, kita pergi terus kepada ayat berikutnya sebab masa kita berbaki 10 minit lagi. Disediakan untuk mereka ta'aman dha ghussah. Ni pun menakutkan juga. Ta'aman dha ghussah ni kita boleh bayangkan macam kalaulah kita makan sebiji buah durian, bukan satu ulas. Buah durian ni kita tahu, buah durian ni buah yang dahsyatlah, berduri. Kalaulah seseorang tu diseksa dengan cara ambil buah durian, bokak mulut dia, masuk dalam tekak dia, Allahu Akbar, berdarah habis sakitnya. Bayangkan, sebab zakum, hari itu kita dah bincang di akhir surah Al-Ma'arij, surah Al-Ma'arij tentang apa dia, tentang rislin, dori', zakum, makanan ahli neraka ni. Rislin, zakum dan juga dori', yang mana ia adalah makanan yang dha ghussah. Ghussah ni mana ghairu sa'irin, yang tidak mudah untuk bergerak mengalir. Kan kita kalau makan macam kita makan nasi air, orang Kelantan ni ada nasi air bubur lah, macam bubur kan senang. Kalau orang tua yang tak sihat, dia tak boleh nak kunyah, dia senang makan nasi air gak, belum telah dah. Tak telah lagi bunyi dah, belum telah masuk dalam mulut terus. Itu sa'ir. Bila makanan tu terus masuk dalam mulut, dia dipanggil sa'irin, mudah. Ya'khudhu bil halqi, dia terus masuk ke bahagian halqum. Tetapi makanan yang sebegini ni, dha ghussah ni, dia lekat pada halqum. Ya'khudhu, tersangkut pada halqum. La huwa nazil wa la huwa kharij. Nak masuk ke dalam perut tak boleh, nak keluarkan semula daripada perut pun tak boleh. Ya Allah, sakitnya. Kita bayangkan kalau kita mungkin tersangkut tulang ikan, na'udzubillah, berhati-hati khususnya anak-anak kita kalau makan nasi yang ada tulang tu, pastikan tulang tu jangan, yalah, bahayalah kalau sakut, jadi seksa kita. Jadi bila sekat tu tersangkut, nak luahkan balik. Orang Kelantan kata apa? Kehek. Nak mengkehekkan balik tak boleh, nak teleguk pun tak boleh.
Dia lekat tekak dok ngongak-ngongak sakit. Ada kawan saya tu cerita dia pernah alami insiden tersangkut tulang. Oh, saya pergi hospital dia kena tak tahulah operate macam mana, akhirnya selamatlah. Itu baru di dunia. Macam mana di akhirat seseorang ni makan makanan seperti rislin, zakum, dori, yang mana kata Ibn Abbas annahu syauq, dia ni ada duri. Itulah saya buat contoh buah durian tadi. Syauq ni ada duri yang bila masuk dalam leher tersekat, tersekat, bukan tersengkat, tersekat, tersangkut. Kadang-kadang orang Kelantan nak kecek luar ni dia pun juga Kelantan. Mu ni aku tak sangka lah perangai gini, tak sangka. Tapi orang Kelantan kita mu ni aku tak seka lah, aku tak sangka lah. Fala yanzil, makanan itu tidak turun, wala yakhruj, tidak keluar. Ada lekat tekak situ. Tersangkut di leher, tidak masuk dalam perut, tidak keluar. La haula wala quwata illa billah. Ayat-ayat sebegini ni kalau bila kita tadabbur, kita renungi, dia akan menimbulkan rasa gerung yang amat sangat. Kita berlindung dengan Allah supaya kita dijauhi daripada azab sebegini. Baik, ada satu doa yang menarik. Doa yang biasa kita baca ni, kita kata ya Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha, cukup. Wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min. Aku minta kepadamu ya Allah syurga dan apa-apa yang menghampirkan aku kepada syurga. Dan aku berlindung denganmu daripada neraka dan apa-apa yang menghampirkan aku. Wa a'udzubika minan nar wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Kita minta berlindung dengan Allah daripada azab neraka dan apa-apa yang menjadi sebab kita menjadi hampir dekat dengannya. Dia dalam bab doa ni, dia satu adab, satu cara yang perlu kita tahu ialah kita kena menjaga adabnya. Jangan menjadi golongan yang apa yang Nabi sebut, qaumun ya'taduna fid du'a, golongan yang melampau dalam berdoa. Nanti kita akan tengok hadis ni daripada Abdullah bin Mughaffal dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini doa yang Nabi ajar kepada kita lah. Doa yang Nabi ajar ni doa yang ideal. Ideal mana yang seimbang, sederhana. Apa kata sahabat yang merawikan hadis ni? Dia kata Nabi mengajar kepada kita doa Allahumma inni as'aluka min khairi ma. Ni kalau kita tak mampu nak hafal doa panjang-panjang, kita hafal ni pun cukup dah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan segala kebaikan yang pernah diminta oleh nabimu. Maknanya semua hak Nabi pernah minta kebaikan, kita minta juga. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan, sama ada yang ajilihi, yang segera, ataupun yang lambat lagi, sama ada yang aku tahu ataupun yang aku tidak tahu. Kita minta semua kebaikan. Satu lagi, wa a'udzubika minasyarri kullih ajilihi wa ajilihi. Aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan, keburukan, semuanya, kullih, yang segera ataupun yang lambat. Ma'alimtu minhu, sama ada yang aku tahu daripadanya, yang aku tak tahu. Yang kita tahu tu yang kita boleh jangka, yang kita tak tahu tu memang tak tahulah. Dan satu lagi, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan yang pernah diminta oleh hamba-Mu, nabi-Mu. Saya baca terjemahan terus. Dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang pernah diminta berlindung dengannya oleh nabi-Mu. Nabi pernah minta berlindung dengan Allah daripada segala syar kejahatan itu. Akhir sekali, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ganjaran syurga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Dan apa-apa yang mendekatkan aku kepada syurga, sama ada dengan sebab perkataan dengan amalan. Iaitu dengan zikir kita, doa kita, di bacaan Quran kita lah, qaul. Ataupun termasuk nasihat-nasihat agama yang kita bagi itu pun dapat pahala juga. Amal, apa-apa kerja kita, solat, dan sebagainya. Dan aku berlindung denganmu daripada minan nar, daripada azab neraka. Ini akhir sekali ni. Aku berlindung denganmu daripada azab neraka. Bila kita berdoa, janganlah kita lupa untuk berdoa supaya dijauhkan daripada azab neraka Allah. Ini penting. Penting. Sebab itu doa yang antara doa yang paling baik yang sentiasa diulang oleh Nabi, yang biasa kita baca, mudah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Ada akhir tu apa dia? Wa qina azabannar. Kita minta kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Ya Allah, peliharalah kami daripada azab neraka. Nabi ajar kepada kita, Allah Ta'ala ajar kepada kita, doa minta berlindung dengan Allah daripada azab neraka. Wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung denganmu, minta dilindungi daripada azab neraka dan apa-apa yang menyebabkan aku dekat kepada neraka, sama ada dengan perkataan dengan amalan. Bila sebut gini ni mana semua sekali lah. Sama ada daripada azab api neraka, air yang panas, rantai, belenggu, apa semua tadi. Umum. Tak perlu kita nak memperincikan. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada neraka, daripada apa dia, aglaliha wa apa dia, angkaliha wa apa dia lagi, salasiliha, daripada rantainya, belenggunya, maka tak perlu. Itu dikira melampau dalam berdoa. Baik, kita lihat hadis ni. Di mana Sa'ad bin Abi Waqqas pernah tegur anak dia bila berdoa, dia keterlaluan. Sama juga Abdullah bin Mughaffal pernah tegur anak dia berdoa secara keterlaluan. Doa tu adalah doa tu. Kemudian dia mengingatkan anak dia, kata, Nabi beritahu, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a. Qaumun ya'taduna fid du'a. Bila kita sentuh tentang azab neraka untuk orang kafir tu, kita ingat kepada doa, minta berlindung, tapi kena tahu adab-adabnya. Ni kita nak sentuh sedikit tentang adab itu, tidak keterlaluan. Kita lihat dia ada yang setakat yang saya jumpa, dia ada dua riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu lagi daripada Abdullah bin Mughaffal. Kita lihat ni dia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak dia, tak disebut di siapa anak dia. Anak dia kata, sami'ani abi. Ayah saya, ayah dia tu Sa'ad lah. Anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas beritahu, ayah saya telah mendengar saya berkata, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu syurga. Lepas tu dia sebut pula, wa na'imaha wa bahjataha wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza. Banyak sebut. Aku minta padamu syurga dan nikmatnya, segala keindahannya, segala gotu goni. Kelantan gotu goni tu tak tinggal lah. Banyaklah benda tu benda ni hak naknya. Dan satu lagi, wa a'udzubika minan nar. Aku berlindung denganmu daripada neraka. Dan juga dia sebut tu wasalasiliha tu. Kita bincang tadi kan tentang belenggu-belenggu, rantai-rantai tadi. Dalam doa ni, anak Sa'ad bin Abi Waqqas, aku juga berlindung denganmu ya Allah daripada segala siksa neraka, rantainya, belenggunya, apa dia lagi. Wa kadza tu banyaklah. Wa kadza tu. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas kata, ya bunayya, hai anak. Dia kata, ya bunayya, hai anakku. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a ni. Nabi pesan dah, Nabi royak dah, akan ada suatu kaum, satu golongan yang melampau dalam berdoa. Mu jangan tiru perangai orang macam ni, dia kata. Mu jangan buat gitu. Fa iyyaka, jangan buat begitu. Berhati-hati supaya antakuna minhum, bahawa kamu tak termasuk golongan yang melampau dalam berdoa. Jadi kalau kamu berdoa nak kepada syurga, cukup kamu kata sepuh Nabi ajar tadi dalam hadis Aisyah yang kita baca mula-mula tadi, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaha min qawlin. Cukup gitu. Sebab kata Sa'ad bin Abi Waqqas, in u'tita al-jannah, jika kamu diberikan syurga, nescaya kamu akan diberikan segala kebaikan nikmat dalam syurga. Cukup minta gitu ya. Wa in u'izta minan nar, jika kamu dilindungi daripada neraka, nescaya kamu akan dilindungi daripada azab neraka dan segala keburukan, kedahsyatan azab yang ada dalamnya. Semua sekali. Dia tidak kata mari separuh-separuh, dia mari satu package selalu. Bila kita minta syurga, Allah Ta'ala bagi semua nikmat syurga. Bila kita minta berlindung daripada neraka, maka kita dijauhkan daripada semua bentuk azab dalam neraka. Jadi di sini Sa'ad bin Abi Waqqas mengingatkan anak dia supaya menjaga adab dalam doa. Kita tengok tu syarah di sikit tu. Doa Allahi Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah ni di antara ibadat yang besar dan agung. Kerana bagi ibadat sebegini dia ada adab, dia ada adab-adab yang bagi seseorang tu sepatutnya at-tahalli biha waltizamuha. Dia kena hiaskan diri dengannya dengan iltizam.
Jadi lepas tu saya kata kalau sebaiknya kita baca doa ni, kita amalkan doa hak Nabi ajar, maka dianggap baik. Antaranya doa hak saya rasa perlu kita beri perhatian, iaitu doa yang biasa masyhur, doa salat sunat duha tu. Sebenarnya tak ada dalam mana-mana riwayat tu doa tu. Tapi doa tu termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi dari segi melampau. Kan biasa kita dengar ada dana di IKIM kumpulan nasyid buat lagu nah. Allahumma inka, saya pun tak ingat ada lagu dia. In kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'siran fayassirhu bihaqqi duhaika wa bahaika. Doa ni tak ada dalam mana-mana kitab hadis, tak ada. Doa ni doa-doa yang dibuat sebenarnya. Adakah salah? Dari segi adabnya salah. Dari segi kontennya memang tak salah. Dari segi adabnya salah sebab mengandungi maksud yang membawa kepada takalluf. Cukup kita kata, ya Allah, berikan kepada aku rezeki. Tak perlu kita nak kata, ya Allah, jika rezeki itu di langit, turunkan. Jika rezeki di bumi, keluarkan. Jika rezeki itu jauh, dekatkan. Jika rezeki di payah. Ini dipanggil takalluf. Takalluf ni yang Sa'ad bin Abi Waqqas teguh anak dia ni. Mu nak minta syurga, minta. Tak perlu nak sebut. Aku nak segala bidadari syurga, minuman syurga, makanan syurga. Tak perlu sebut. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada neraka. Jadi tak sebut segala azab, tak perlu sebut. Dah diketahui. Baik, akhir sekali kita tengok satu lagi. Hadis daripada Abdullah bin Mughaffal. Hadis yang sama ya. Mungkin tengok di atas tu. Hadis yang sama. Sebab lain pula doa anak Abdullah bin Mughaffal. Bukan yang ni. Dia dalam doa tu anak dia kata apa? Dia kata Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyad an yaminil jannah. Ni kisah ni berlaku kepada anak sahabat yang bernama Abdullah bin Mughaffal. Tapi anak dia tu tak disebut namanya. Tadi kisah anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyad an yaminil jannah. Apa dia qasra al-abyad? Istana putih. Istana putih pula dah. Dalam doa dia kata, ya Allah, aku memohon kepadamu untukku sebuah istana berwarna putih. Duduk mana di sebelah kanan syurga bila aku memasukinya. Ini doa ni dibaca oleh anak kepada Abdullah bin Mughaffal. Bila Abdullah bin Mughaffal dengar doa ni dibaca oleh anak dia, mungkin dia baca dengan kuat kot, dia dengar. Apa dia kata? Kita tengok daripada awal hadis ni. Perawinya Abdullah bin Mughaffal. Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu istana berwarna putih yang letaknya di sebelah kanan syurga bila aku memasukinya. Orang Kelantan kata gapo ni? Kata ngatur doa lalu. Kalau anak kita kan, dia pesan beli aiskrim nak gini-gini, gitu-gitu. Tak kena angin dia tak sih. Kita pun tak jumpa cari hak dia nak keli hak lain. Dia pun kita tak sih hak ni, nak hak lain tak sedap hak ni aiskrim. Ngidung lah dia lah. Kan budak-budak kecil. Orang luar kata sengau-sengau. Bila tak kena angin dia, kita tak sih aiskrim ni, nak aiskrim lain. Beli hak lain lah. Sebab apa? Sebab tak kena angin dia. Sama juga dalam berdoa. Kita tak boleh berdoa seperti kita ngatu kepada Allah. Kelihatan ngatu minta, ya Allah, aku nak istana warna putih duduk sebelah kanan. Lalu Abdullah bin Mughaffal kata, ya bunayya, hai anakku, salillahal jannah. Cukuplah kamu minta kepada Allah syurga, wa'udz bihi, minta berlindung dengan Allah daripada neraka, cukup. Gitu ringkas ya. Kerana aku telah mendengar Nabi SAW beritahu, yakunu qaumun, akan ada suatu kaum yang ya'taduna fid du'a wat tahur, yang melampau dalam berdoa dan bersuci. Berdoa minta dengan cara yang macam tadilah, berlebih-lebih. Dari segi susun atur bahasanya, tuhur ni dalam bab bersuci, sepatutnya basuh tangan paling banyak 3 kali, dia ni sampai 5 kali, itu melampau dalam bersuci. Tak kira lah sama ada mengangkat hadas kecil atau mengangkat hadas besar. Itu di antara contoh doa yang saya boleh kongsi. Kisah yang berlaku kepada anak Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu lagi anak Abdullah bin Mughaffal, orang yang tak menjaga adab dalam berdoa dan ditegur oleh bapa mereka sendiri, Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Abdullah bin Mughaffal. Semoga menjadi peringatan untuk kita semua, untuk kita lebih mempelajari doa-doa yang maksur daripada Nabi SAW. Semoga Allah Ta'ala
memberikan kepada kita ganjaran syurga di akhirat dan memelihara kita daripada kesusahan di alam kubur, khususnya kesusahan di akhirat daripada mahsyar hinggalah semua sekali lah. Wallahu alam, saya buka untuk persoalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Dari mana ni? Zaidah daripada Terengganu. Oh, Terengganu. Puan Ida. Ya, saya. Ustaz, minta maaf banyak ni ada orang panggil dia keluar sikit lah daripada tajuk. Dengan saya ni ada seorang perempuan, seorang isteri. Ni mungkin adat dengan suami lah ini kot. Lepas tu dia kena dia ni kena didera lah oleh suami dia, ditampar. Kemudian sebab digaduh-gaduh tampar, habis kurang sebelah kali dah kena tampar. Lepas tu bila dia nak keluar, suami dia tak bagi. Sekarang dia dah dapat keluar. Lepas tu suami dia kata dia nusyus. Sebab bila dah tanya apa-apa semua orang lain, kiranya dia kata dia bukan nusyus, sebabnya dia nak lari untuk keselamatan diri dia. Lepas tu untuk elak dia daripada dia rasa begitu tertekan. Dia rasa macam serabut ada belaka lah ni. Jadi apa pandangan Ustaz? Okey. Jadi baik, terima kasih kepada Puan Ida dari Terengganu. Baik, sebenarnya kaedah pukul begitu salah. Kalau kita lihat ayat berhubung dengan, kalaulah betul isteri tu nusyus lah, kalau betul lah dakwaan dia bukan begitu caranya. Itu dah disebut dalam Quran. Kalau kita rujuk dalam ayat surah An-Nisa, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Muka surat 84 ayat 34 ya. Muka surat 84. Kalaulah betul isteri tu nusyus lah, kita tengok bukan begitu caranya. Kalau si suami tu mendakwa isteri nusyus, tindakan dia tetap salah sebab bukan begitu cara yang Allah Taala beritahu dalam Quran. Adapun isteri-isteri yang kamu takut tu nusyuzahunna, yang kamu takut dia berlaku nusyuz ataupun derhaka, kaedah yang pertama Allah Taala suruh fa'idhuhunna, nasihati mereka, nasihat mereka. Nasihat ni tegur dengan hikmah, dengan baik. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji', dan asingkan tempat tidur sebagai cara nak mengingatkan mereka kesalahan mereka lah. Dan yang ketiga barulah wadribuhunna, dan pukul mereka. Pukul mereka. Tapi pukul di sini ulama mengatakan pukul ad-darbu ghair mubarrah, pukul yang tidak mencederakan. Pukul yang tidak mencederakan. Tetapi pukul, awas, jangan pukul pada muka. Ada hadis yang Nabi larang untuk jelaskan maksud ayat ni. Apa Nabi kata? Antaranya Nabi sebut istausu bin nisa'i khaira. Aku berpesan kepada kamu untuk berbuat baik kepada kamu wanita, kepada isteri. Antaranya Nabi pesan, Nabi kata la tuqabbih wa la tahjur illa fil baiti. La tuqabbih, jangan diburukkan ia. Antaranya Nabi sebut la tadribil wajha, jangan pukul mukanya. Tak boleh. Kalau isteri itu nusyus sekalipun, la tadrib al wajha, jangan dipukul, jangan ditampar dia, tak boleh, salah tu. La tuqabbih wala tadribil wajha, jangan dipukul mukanya, sebab itu memang salah. Sebab muka ni adalah tempat yang paling mulia bagi seseorang. Kalau berlaku kecederaan, luka sebagainya, mungkin lekat parut, menyebabkan cacat itu kekal sebagainya, itu lagi beratlah. La tadribil wajha, antaranya Nabi sebut jangan pukul muka, jelas hadis ni, la tadrib al wajha, jangan pukul muka. Jadi kalau sesuami itu mendakwa dia bertindak sebab isteri nusyus, kita mengatakan itu alasan yang perlu disemak kembali. Betul tak nusyus? Kalau nusyus sekalipun, betul tak tindakan awak pukul isteri awak tu? Maka kita mengatakan salah. Yang mengatakan salah Rasulullah, bukan saya. Sebab Rasulullah beritahu la tuqabbih, jangan memburuk-burukkan ia, ataupun jangan pukul dia pada wajahnya. Baik, dalam kes begini, kalaulah si isteri merasakan bahawa si suami itu bertindak begitu, sebenarnya cara paling baik si suami tak, yalah betul lah, tak, kalau tampar tu, orang Terengganu kata apa tampar, orang Perak tampar, orang Kedah kata tampak, dia tampar aku, tak boleh sebenarnya, tampar tu salah. Pernah berlaku kepada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, dia tampar seorang
hamba jariah dia kena hilang kambing. Jariah ni diberi tugas jaga kambing. Bila hilang seekor kambing, dia kata ana saqatuha qapang tapa dia. Dan dia menyesal. Akhirnya Nabi suruh dia merdekakan hamba tu sebab tak boleh tampar. Dalam Quran Allah Taala sebut kisah kisah isteri kepada Nabi Ibrahim yang menampar mukanya. Bukan Nabi Ibrahim tampar, dia sendiri yang tampar muka dia. Sebab dia terkejut dengan berita yang dibawa oleh malaikat, dia akan dapat anak. Tapi kalau suami pukul memang tak boleh lah. Tapi kalau orang tu sendiri pukul muka dia, itu urusan dia lah. Kalau kita baca dalam Quran, muka surat 521. Ini bukan suami pukul isteri, tapi si isteri tu sendiri pukul muka dia. Bawah sekali tu. Fa'aqbalatim ra'atuhu fi sarrah. Lalu fasakkat wajhaha. Pop, dia tepuk muka dia, tampar muka dia. Bila mendengar berita itu, isteri Nabi Ibrahim, Sarah, menjerit. Sambil dia fasakkat wajah, dia pun tampar muka dia. Macam mana aku dapat anak? Aku ni ajuzun, akidah tua dah, mandu lagi. Macam mana malaikat kata aku dapat anak? Ni bukan Nabi Ibrahim yang tampar isteri dia. Ini isteri itu yang tampar muka dia sendiri. Itu cerita lain lah. Tapi dalam kes tu saya melihat, kalau betul lah wanita tu buat begini, saya mencadangkanlah kepada Puan Ida untuk beritahu si isteri tadi, laporkan kes ni ke pihak mahkamah. Sebab si isteri kalau dia ada bukti yang kukuh, suami ni dah melakukan, kita panggil penderaan rumah tangga, dia boleh menuntut fasakh nikah dengan alasan yang kukuh. Maka nikah tu boleh dipisahkan. Tapi bukan bermakna dah berpisah tu beratur. Kalau si suami tu terfikirlah untuk orang Kelantan kata klik baik. Klik baik ni mana nak berdamai semula, nak rujuk semula, maka selagi dalam tempoh iddah boleh. Tapi perlu kepada perbincangan. Sebab kalau kita rujuk dalam ayat surah An-Nisa tadi berhubung dengan isu nusyus ni, Allah Ta'ala suruh berbincang wakil bagi pihak keluarga isteri, keluarga suami. Itu ayat 34, ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau isu yang berlaku antara suami isteri ni menimbulkan kes yang sukar nak diselesaikan, maka Allah Ta'ala suruh fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kena lantik orang tengah untuk mendamaikan antara suami isteri, itu satu wakil bagi keluarga lelaki dan satu wakil keluarga si isteri. Wa in yurida islahan, jika kedua-dua wakil daripada pihak keluarga masing-masing memang niat ikhlas untuk berdamai, nescaya Allah Ta'ala akan bagi petunjuk supaya rumah tangga itu boleh diperbaiki. Tapi kalau nampak keadaan tu dah tak boleh diperbaiki, saya rasa pendekatan paling baik, bawa kes ni ke mahkamah syariah, cari pihak yang bertanggungjawab untuk selesaikan. Biasanya pihak qadhi lah, laporkan kes ni dan menuntut fasakh. Kalau kes ni dah terlalu kritikal. Wallahualam. Silakan soalan seterusnya. Ustaz. Saya daripada Terengganu. Terengganu juga. Orang mana ni? Orang Kuala Terengganu ke? Kuala Nerus. Kuala Nerus, ya, tahu. Dekat Gombadak. Ya Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut tentang jangan keterlaluan dalam berdoa kan. Jadi macam mana saya ni anak ramai, kadang-kadang kita berdoa, adakah dikatakan keterlaluan kalau kita berdoa kepada anak-anak tu, kita sebut seorang-seorang dan kita sebut apa benda yang kita nak ada anak-anak tu. Okey Ustaz, macam tu. Terima kasih kepada Puan Aisyah dari Kuala Nerus, Terengganu. Ya, betul. Kalau kita sebut satu persatu nama anak kita, apa hajat kita, itu dah termasuk al-i'tida' fi du'a, melampau. Jadi apa yang perlu kita buat? Cukup kita kata, contohnya lah, Allahumma ja'al auladi ataupun abna'an salihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak aku yang salih. Tak perlu dalam doa tu kita sebut di antara anak aku, kita pun sebut nama yang pertama begini, kedua begini. Tak perlu. Cukup kita sebut secara umum. Jadikanlah mereka anak yang salih, dimurahkan rezeki, dapat kejayaan dunia akhirat, dah cukup. Okey, itu sahaja. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Puan Halimah dari mana? Dari Kedah Ustaz. Dari Sungai Petani ya? Ya. Ustaz. Ya, silakan. Ya. Dalam bab berdoa, Ustaz begitu kata Nabi pernah berdoa laknat untuk orang kafir yang khianat.
Okey, dalam konteks Betul. kalau ada orang buat khianat kat kita, kita rasa geram sakit hati, kita pun nak doa biar kita kata Allah bagilah balasan yang setimpal supaya dia tak buat khianat kat orang lain. Sedangkan kalau sebaiknya kita bermaaf-maafan, tapi sebab sakit hati tu macam mana Ustaz? Baik. Dalam kes bila orang tu khianat kepada kita, kita melihat kemudaratan. Mudarat daripada tindakan khianat dia tu hanya kena pada kita. Dalam kes tu. Tapi kalau kita melihat dalam doa Nabi tadi, khianat yang dilakukan oleh Bani Lahyan, Ra'lin, Zakwan, Usayyah, khianat mereka tu bukan setakat kepada Nabi tapi kepada Islam dan kepada umat Islam. Sebab mereka bunuh ramai dan ini memberi kesan kepada penerusan dakwah Nabi. Sebab ramai sahabat yang hafal Quran dah mati. Maka layaklah Nabi mendoakan dengan doa laknat. Cuma bila kita melihat dalam kes tadi, bila seseorang tu buat jahat kepada kita, dia seorang dan kita seorang mangsanya, saya berpendapatlah bila kita nak bandingkan dengan kisah doa laknat Nabi bacakan, lebih baik kita tidak menggunakan doa laknat, lebih baik. Sebab mangsa dalam kes tu hanyalah kita seorang dan perbuatan khianat tu bukan mewakili mana-mana kabilah, mana-mana kaum, tapi dia seorang. Jadi kita mendoakan apa? Kita mendoakan supaya Allah Ta'ala bagi petunjuk supaya dia berubah dan dia tidak lagi melakukan pengkhianatan kepada kita, ada juga kepada orang lain. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Sebab kita melihat dari sudut kemudaratan. Doa laknat ni sebenarnya harus bila kes tu dilihat terlalu berat. Berat tu maknanya menyebabkan sama ada kena secara umum ataupun orang ni orang berpengaruh. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia menjadi governor di bumi Basrah ke Kufah di zaman Khalifah Umar. Ada orang khianat dia, orang fitnah dia, orang tuduh dia. Dia ada jawatan, dia ada pengaruh sebab dia sahabat Nabi. Lalu dia sangat sedih. Lalu jawatan dia dipecat dan diganti dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Lalu akhirnya ditemui orang yang khianat dia, yang yang fitnah dia tadi dengan tuduhan yang palsu tadi. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa. Doa dia bukan doa laknat juga. Cuma dia tak sebut laknat. Allahumma in kana hadha qama riya'an wa sum'ah. Ya Allah, jika orang lelaki itu melakukan tindakan memfitnah aku kerana riya' dan sum'ah, janganlah dia dimatikan kecuali ditimpa dengan fitnah dan panjangkanlah umur dia. Ustaz Rusdan taik gini ya, ringkas. Taik macam ni. Taik. Asabatni da'watu Sa'ad tu je. Akhirnya lelaki tu kata, bila dia dah, lelaki yang fitnah, yang khianat Sa'ad kerana buat tuduhan yang palsu ni, ni khianat yang berat lah. Sebab Sa'ad ni orang yang ada jawatan di laik gamna, tiba-tiba dia asabatni da'watu Sa'ad. Itu dah ada bawah tu. Asabatni da'watu Sa'ad. Dalam kes ni boleh. Dalam kes ni boleh sebab Sa'ad orang berpengaruh. Dalam kes tadi Nabi doakan sebab itu untuk kemaslahatan umum. Tapi dalam soalan yang Puan Halimah tanya tadi, saya lihat ia lebih kepada kita orang biasa dan kemudaratan daripada perbuatan khianat hanya kena atas kita je. Tidak kena pada orang lain. Tapi kalau kena orang lain, itulah kita tengok. Penduduk Kufah mengadu kepada Omar, Khalifah Omar tentang Sa'ad. Banyaklah fitnah yang dibuat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Contohnya Sa'ad ni la yusinu yusalli, tak elok solatnya, macam-macam lah. Lalu dihantar wakil, ditanya kepadanya, ya Aba Ishaq, Aba Ishaq ni gelaran kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, betul kau orang tuduh kamu ni solatnya tak baik, solat cepat, kamu bahagikan harta, banyaklah harta yang panggil harta jizyah secara tidak adil. Panjang cerita dia. Akhirnya bila disiasat, jumpalah ada seorang lelaki di masjid Bani Abs. Akhirnya Sa'ad tak puas hati, dia pun mendoakan ni doa laknat. Dia kata Allahumma, tu doa dia. Di dalam kes macam ni ya Puan Halimah, kes macam ni harus boleh. Jika kita ni orang berpengaruh dan bila orang tu menjatuhkan maruah kita, menyebabkan ramai orang yang hilang respek, kehormatan kepada kita. Sebagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa doa dia? Dia kata, Allahumma in kana abduka hadha kadhiban. Ya Allah, jika hamba-Mu ini
maksud hamba-mu tu si lelaki yang fitnah dia ni, yang khianat dia ni berdusta, qama riya'an wa sum'ah, dia bangun dengan riya' dan sum'ah, maka panjangkan umurnya tetapi panjangkan kefakirannya. Aku nak dia hidup lama, miskin menderita. Biar dia miskin menderita dalam tempoh yang lama. Wa arridhu bil fitan, tedahkan dia kepada fitnah. Lalu bila benda dia dah lama berakhir, muncullah seorang lelaki yang sudah tua, syekhun kabir, yang maftun, yang terfitnah, diuji dengan kehidupan. Katanya asabatni da'watu Sa'ad. Dia kata, dia tahu, dia kata, aku telah ditimpa oleh doa Sa'ad, berkat sungguh doa Sa'ad. Aku telah fitnah dia, akhirnya hari ini aku menjadi mangsa. Jadi kata perawi itu, Abdul Malik kata, aku melihat lelaki itu qad saqata hajibahu, jatuh dah bulu kening dia. Makna dia dah terlalu tua. Bulu kening di atas kedua mata dia dah jatuh minal kibar, kerana dah tua sangat. Dan dia la yata'arradu lil jawari fi turuki yaghmizuhunna. Dia berjalan ke sana sini melihat budak-budak perempuan, hamba-hamba perempuan di jalanan, lalu ditarik tangan mereka. Orang Kelantan kata, apa dia? Tak pada tua, gelenyar lagi. Gelenyar maknanya apa dia, miang keladi ke apa tak tahulah istilah tu. Maknanya dah walaupun dah tua tapi masih menggatal lagi. Apa jadi gitu? Kenapa jadi begitu? Akibat doa Sa'ad bin Abi Waqqas kepada dia. Kenapa Sa'ad mendoa begitu? Sebab dia yang salah. Orang tu salah sebab dia telah memfitnah Sa'ad dan mengkhianatinya sehingga Sa'ad digugurkan daripada jawatan Gubernur. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Puan Halimah. Assalamualaikum Ustaz. Boleh nak tanya sikit lagi? Ya, salam. Okey. InsyaAllah soalan terakhir dah. Hampir 1 minit dah. Ya, silakan. Cuma cerita sikit lah. Dia ada seorang ni, dia mati. Dia bucik perut. Mati. Bucik perut, lepas tu dia pergi hospital, dia kata tak ada penyakit. Lepas tu bucik perut dia tu sehingga ke dia tu akhirlah sekali di motor tu darah, lepas mati. Tu si suami. Lepas tu terkena pula pada binatang peliharaan anak dia. Maksudnya biri-biri 10 ekor mati. Seretuk mati segar-segar lah. Seretuk mati tu. Lepas tu esok pula tu mati seekor-seekor. Lepas tu berulang dengan seekor-seekor lah. Biri tu segar-segar. Kalau bila dia ambil, dia panggil macam bomoh ru'yah lah di benarkan Islam. Dia kata ni adalah sihir manusia. Lepas tu boleh kau tak kita nak tanya, sebab dia berlaku pada individu lah, kita kata boleh tak kita doa dia celaka kebinasaan kepada orang yang sihir dia tu. Kita tak tahu apa, cuma minta dengan Allah binasakan orang yang sihir dia tu. Itu saja. Boleh. Sebab sihir ni benda yang sangat berat lah. Itu kita dah bincang itu dalam surah Al-Jin, dalam tafsiran Tadabbur surah Al-Jin tentang sihir. Yang saya faham daripada cerita tadi itu memang sihir lah. Orang kita sebut santau. Dia boleh buat. Kadang-kadang orang tu sakit, menderita, perut bucik besar, tapi pergi hospital, doktor scan, buat x-ray, CCT, apa dia? CT scan, tapi tak nampak penyakit ke apa. Akhirnya dia mati dengan cara tu. Ialah kemungkinan sihir. Jadi mungkin ahli keluarga ni rasa terkilan, rasa sakut, tergamak orang lain mensihirkan ahli keluarga mereka yang sebegitu. Bukan setakat kesan sihir itu kepada manusia, bahkan kepada binatang peliharaan ahli keluarga tu. Jadi doa yang paling baiklah macam ni, kita minta Allah Ta'ala kembalikan kejahatan orang yang buat jahat tu kepada mereka. Contohnya kita kata Allahumma alaika biman arada bina bisu. Ada saya pernah dengar doa ni dibaca oleh Syekh Abdullah Matrud, oleh Sa'ad Ghamidi dalam doa kunut witir. Allahumma man arada bina bisu, ya Allah, sesiapa yang mahukan keburukan kepada kami, faj'al tadbirahu tadmiran alai, faj'al kaidahu ila nahri, faj'al jundahu faj'al sijnahu alai. Doa ni rasanya tak sabit dalam riwayat, tapi haruslah, bolehlah. Kita mendoakan keburukan yang orang buat pada kita, akhirnya kembali kepada dia. Akhirnya doa tu, kalau kita lepas bola tu melantun kembali. Orang kata jetak balik. Kena kita, orang tu buat jahat pada kita, akhirnya kejahatan yang dia doakan untuk kita tu ataupun dia kena pada kita, akhirnya balik atas dia semula. Allahumma man arada bina bisu'in
faj'al tadbirahu tanmiran alaih. Ataupun ringkas ni kita kata Allahumma alaika biman arada bina bisu. Ya Allah, aku serahkan kepada kamu untuk engkau menjatuhkan hukuman bagi orang yang mahukan keburukan kepada kami. Ataupun Allahumma raddid alaihim su'ahun wa syarrahum. Segala kejahatan mereka, keburukan mereka tu kembalikan kepada mereka. Seperti atas. Sebab kita tak boleh nak bertindak, sebab kita pun tak tahu siapa yang buat sihir itu. Cuma kita minta berlindung daripada segala kejahatan, dan kita minta kejahatan yang dia buat tu akhirnya kembali kepada dia sendiri. Baik, kita berhenti setakat itu sebab masa kita pun dah lewat. InsyaAllah kita sambung lain kali. Terima kasih kepada semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Allah khair. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.